Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan SLT, rakan-rakan sekolah, rakan-rakan elit, SIP Plus dan SIC Plus. Bertemu kita dalam sesi tutorial berkaitan dengan modul 1 di bawah tema bimbingan dan pementoran. School Leadership Community Channel. Pertama kali saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada rakan-rakan sekolah kohort 6 TS25. Selamat mengikuti kursus secara online modul 1 bagi sekolah-sekolah kohort 6. Rakan-rakan SLT, rakan-rakan sekolah yang saya hormati sekalian, di bawah modul 1 tema bimbingan dan pementoran, kita akan melihat beberapa perkara dan pada hari ini saya akan menjelaskan sub-modul 1.1 di bawah topik dasar pelaksanaan program TS25. Rakan-rakan SLT yang saya kasih sekalian, di bawah modul 1 kita akan melihat kandungan sub-modul pada hari ini ada 6 perkara. Yang pertama, objektif dan kriteria kejayaan. Yang kedua, hala tuju program TS25. Yang ketiga, pengoperasian program TS25. Keempat, pelaksanaan program latihan. Kelima, dashboard program TS25 dan yang keenam, rumusan. Rakan-rakan sekolah TS25 yang dikasihi, kita pergi kepada sub 1.1.1 objektif dan kriteria kejayaan. Objektif modul ini ada dua. Yang pertama, cuba untuk memberi kefahaman kita berkaitan dengan dasar program TS25 dalam konteks pendidikan. Dan yang kedua, menterjemahkan dasar program TS25. Rakan-rakan SLT yang saya kasih sekalian, yang merupakan peserta khusus dalam talian modul 1, di mana bila kita menyentuh tentang perkara kriteria kejayaan, dalam hal ini diminta peserta membuat refleksi tentang pemahaman mereka berkaitan dengan program TS25. Tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin dan percaya tuan-tuan telah pun melihat beberapa aktiviti dalam toolkits. Antaranya aktiviti kendiri 1.1 bersandarkan jadual KWHLAQ. Di mana dalam aktiviti kendiri ini, semua peserta program TS25 diminta memuat turun toolkit 1.1.1 iaitu jadual KWHLAQ melalui Google Classroom. Hasil aktiviti kendiri toolkit 1.1.1 perlu dibawa semasa sesi e-tutorial. Tuan-tuan dan puan, saya memaparkan toolkit 1.1.1 iaitu jadual KWHLAQ. Dalam aktiviti kendiri 1.1.1 ini, tuan-tuan dikendaki mengisi beberapa maklumat yang diperlukan dalam jadual di bawah. Pertama, di bawah K, maknanya apa yang saya tahu mengenai perkara ini. Maksudnya apa yang tuan-tuan tahu berkaitan dengan program TS25. Dalam jadual yang kedua, W,
apa yang saya hendak tahu tentang perkara ini? Apa yang tuan-tuan dan puan-puan hendak tahu tentang program TS25? Manakala H, bagaimana saya hendak dapatkan maklumat berkaitan dengan program TS25, dan L, apakah yang saya telah pelajari? Learn. Maksudnya apa yang tuan-tuan telah pelajari dalam dasar pelaksanaan program TS25, dan A pula, apakah tindakan yang saya akan ambil selepas mengikuti program TS25, dan Q, apakah soalan-soalan yang berbangkit daripada maklumat yang diperoleh. Maknanya apabila tuan-tuan puan dapat maklumat-maklumat berkaitan dengan program TS25, apakah pertanyaan-pertanyaan ataupun soal-soal bangkit berdasarkan maklumat yang tuan-tuan perolehi. Jadi saya berharap aktiviti kendiri 1.1.1 ini diisi sebelum kita meneruskan sesi tutorial seterusnya. Baik, tuan-tuan dan puan, kita bergerak kepada 1.1.2 hala 7 program TS25. Di bawah sub tema piagam program TS25, saya pasti tak yakin tuan-tuan memahami di sini bahawa program TS25 ini sebenarnya diuruskan oleh Timbalan Pengarah Bahagian Profesionalisme Guru Kementerian Pendidikan Malaysia. Di mana aliran kerja bermula dengan latihan dan bimbingan sekolah, kemudian operasi di peringkat sekolah, seterusnya dilakukan penilaian dan pentaksiran, dan yang keempat School Improvement Specialist atau di istilah SIS, dan yang kelima Digital Tools and Resource. Bahagian yang terlibat dalam program TS25, maknanya bahagian yang menyokong program TS25, terdiri daripada bahagian pendidikan guru, bahagian BPSH, sekolah harian, pengurusan sekolah harian, IAB, IPGM, Jabatan JN, Jemaah Nazir, BPK, bahagian perkembangan kurikulum, LP, dan BSTP. Jadi kalau tuan-tuan dan puan lihat, bahagian yang menyokong ini melibatkan banyak bahagian-bahagian di KPM. Sebab itulah kita katakan bahawa program TS25 merupakan program strategik Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan perkara-perkara ini tuan-tuan perlu tahu sebagai pengetahuan bahawa program TS25 ini dia mempunyai suatu program yang dirancang dengan begitu teliti. Apa rasional dan hasrat inisiatif? TS25 merupakan satu usaha melahirkan modal insan unggul melalui persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan. Penglibatan pembelajaran murid yang aktif lagi bermakna dengan disokong kepimpinan yang berkualiti serta berwawasan dan guru yang kompeten, beraspirasi tinggi serta komitmen yang padu. Di mana akhirnya tuan-tuan dan puan, program TS25 ini akan menghasilkan atau kita kata sebagai keberhasilan atau outcomes, iaitu dapat membangunkan kepakaran dalaman KPM melalui latihan yang komprehensif dan bersutur kepada pembimbing pedagogi dan kepimpinan dalam kalangan pensyarah IPGM, IAB, pengetua, guru besar, SIP partners, SIC plus, pegawai bahagian, pegawai GPN dan pegawai PPD. Yang kedua, keberhasilan yang diharapkan dapat membangunkan persekitaran pembelajaran dan pengajaran yang lebih bermakna dan menyeronokkan. Dan yang ketiga, meningkatkan atau memastikan kemajuan murid berasaskan aspirasi pendidikan negara. Tuan-tuan dan puan, apa itu program TS25? Program TS25 merupakan sebahagian daripada usaha KPM ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti dengan mengaplikasikan amalan terbaik
dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan serta pedagogi dalam pengajaran dan pembelajaran selari dengan hasrat yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Mari kita sama-sama melihat pula hala tuju program TS25. Kalau tuan-tuan melihat raja yang dipaparkan ini, kita dapati ada empat perkara yang merupakan hala tuju TS25, di mana yang pertama nak mempertingkatkan kepimpinan sekolah ke arah pengurusan berasaskan sekolah dan autonomi. Ini terkandung dalam gelombang ketiga Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2021 hingga 2025. Perkara yang kedua, mana hala tuju yang kedua, memperluaskan latihan kepada semua pentadbir dan guru di sekolah program TS25 dan sekolah yang belum mengikuti program TS25. Manakala hala tuju yang ketiga, memantapkan pendidikan STEM dengan kerjasama pusat STEM negara. Dan yang keempat, memantapkan penguasaan bahasa Inggeris dengan kerjasama ELTC Improve Bid TS25. Keempat-empat hala tuju ini merupakan satu usaha kementerian yang holistik dan menyeluruh ke arah melahirkan model insan unggul melalui 4 fokus utama. Iaitu yang pertama, persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan, kepimpinan yang berkualiti dan berwawasan, guru yang kompeten dan beraspirasi tinggi, dan seterusnya, komitmen komuniti yang padu. Tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, matlamat program TS25, yang pertama dari aspek kepimpinan, cuba memantapkan kepimpinan sekolah. Yang kedua, dari segi kualiti pengajaran dan pembelajaran, maknanya cuba memaksimumkan potensi guru dan murid menerusi peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran PDP. Dan yang ketiga, pelibatan komuniti, iaitu cuba mengukuhkan pelibatan ibu bapa, komuniti dan pihak berkepentingan demi kejayaan anak murid. Tuan-tuan dan puan, kita beralih kepada mandat dan objektif program TS25. Ada 3 objektif program TS25. Pertama, mengaplikasi konsep dan amalan PDP terbaik yang berfokus. Yang kedua, membangunkan kepakaran dalaman melalui latihan yang komprehensif dan berstruktur kepada pembimbing pedagogi dan pembimbing kepimpinan. Manakala yang ketiga, membangunkan persekitaran pembelajaran yang berkesan dengan mengutamakan kemenjadian murid. Tuan-tuan dan puan, objektif program TS25 ini mendapat maknanya kelulusan pelaksanaan program TS25 ini diluruskan dalam mesyuarat Majlis Ekonomi Negara bilangan 2 2015 pada 19 Januari 2015. Ini bermakna keputusan mesyuarat Majlis Ekonomi menjadi mandat untuk dilaksanakan program TS25 di peringkat maksudnya Kementerian Pendidikan Malaysia bagi pengoperasian di peringkat sekolah. Hasrat akhir Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, kita dapati ada 2 hasrat yang merupakan matlamat jangka panjang, iaitu yang pertama, setiap sekolah akan menjadi sekolah berkualiti. Manakala bagi setiap murid pula akan dijelmakan dari segi kemenjadian murid, di mana untuk mencapai kedua-dua matlamat ini, maka memberi kepada 4 fokus utama, iaitu pemimpin berkesan, guru berkualiti, sokongan PIBG dan komuniti, dan yang keempat, persekitaran pengajaran dan pembelajaran bermakna.
masuk dalam raja ini, ketiga-tiga fokus utama atau disebut sebagai KRA atau bidang keberhasilan, pemimpin berkesan, guru berkualiti, sokongan PIBG ini akan menyokong kepada fokus satu lagi iaitu persekitaran pengajaran dan pembelajaran bermakna. Dalam fokus persekitaran pengajaran dan pembelajaran bermakna, ada tiga kandungan, tiga konten dalamnya, iaitu dokumen standard, yang ini KSSR, KSM dan sebagainya, pentaksiran, dan yang ketiga pedagogi. Pedagogi ini bermaksud ialah kaedah pembelajaran yang sesuai untuk murid mengikut situasi tempat mereka belajar. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat kepada tabik urus program TS25 untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan supaya tuan-tuan dan puan tahu bahawa program TS25 ini merupakan satu program yang dirancang dengan begitu teliti dan mempunyai organisasi tersendiri. Kalau kita lihat dalam jadual organisasi carta organisasi ini, di mana program TS25 ini rupanya diterajui oleh Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia lah, diikuti oleh Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, manakala kita sebut sebagai project manager, dia terdiri diketuai oleh Timbalan Pengarah BPG, dan ustianya ialah unit sokongan profesional keguruan bahagian profesional guru. Dan di bawah project manager ini dia ada lima disebutkan sebagai lima bidang iaitu keurussetiaan program TS25 diketuai oleh BPG lah, Timbalan Pengarah PG, dan beberapa jawatankuasa dia. Manakala operasi sekolah diketuai oleh BPSH, Timbalan Pengarah BPH. Itu tuan boleh lihatlah apa unit-unit di bawah BPH. Yang ketiga, di bawah penilaian dan pentaksiran, diketuai oleh Timbalan Ketua Nazir. Dan yang keempat, School Improvement Specialist diketuai oleh IAB, IPGM. Masing-masing project managernya lah Timbalan Pengarah ataupun Rektor IPGM. Manakala yang kelima, Digital Tools and Resources diketuai oleh BSTP, Timbalan Pengarah BSTP. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat aliran kerja bahagian-bahagian KPM. Yang pertama, bahagian profesionalisme guru. Ada 4 perkara yang menjadi kita katakan sebagai tugas utama. Maknanya mesyuarat jawatankuasa induk dan teknikal, peruntukan keuangan program TS25, dashboard program TS25, pelaporan program TS25 diketuai oleh bahagian profesionalisme guru. Manakala Institut Pendidikan Guru Malaysia pula maknanya terlibat dalam pembangunan School Improvement Specialist, SIS program TS25. Yang kedua, dalam pelantikan rakan elit baru IPG program TS25, persijilan dan pengiktirafan rakan elit program TS25, memberi latihan dan sokongan profesional program TS25, dan seterusnya pemantapan program TS25 di bawah Institut Pendidikan Guru Malaysia. Manakala bahagian pengurusan sekolah harian melaksanakan pengoperasian program TS25. Yang kedua, kriteria dan pecahan pemilihan sekolah program TS25. Manakala Jemaah Nazir akan melakukan pemeriksaan SKPM 2 sekolah program TS25, yang ini setelah melalui proses bimbingan selama 3 tahun, maka pemeriksaan SKPM sekolah program TS25 akan dilakukan oleh Jemaah Nazir. Yang kedua, penilaian pencapaian prestasi sekolah program TS25. Manakala yang kelima, Institut Amir Bakti pula terlibat dalam pembangunan School Improvement Specialist SIS program TS25, lantikan rakan elit baru IAB program TS25, persijilan dan pengiktirafan rakan elit program TS25,
seterusnya memberi latihan dan sokongan profesional program TS25 dan yang terakhir pemantapan program TS25. Inilah pecahan-pecahan tugas ataupun disebut sebagai aliran kerja bahagian-bahagian KPM yang terlibat dalam program TS25. Kita bergerak kepada submodul 1.1.3 pengoperasian program TS25. Ini yang melibatkan tuan-tuan dan puan. Dalam kitaran program TS25 kita ada 4 fasa. Fasa 1 disebut fasa pertama disebut sebagai latihan. Di mana tuan-tuan dan puan akan diberi latihan modul 1 hingga 5 dan juga sokongan profesional daripada rakan-rakan elit yang terdiri daripada SIP+, SIC+, mungkin pegawai-pegawai JPN, PPD, ataupun IAB dan IPG. Manakala fasa kedua disebut sebagai transisi, di mana fasa ini melibatkan latihan modul 6 dan juga akan diberi sokongan profesional oleh kumpulan-kumpulan rakan elit yang telah saya sebut tadi. Manakala fasa ketiga ialah peringkat budaya, di mana latihannya menyentuh tentang modul 7 dan 8. Begitu juga sokongan profesional akan diberi oleh rakan-rakan elit yang terlibat. Dan peringkat maknanya fasa keempat, fasa yang terakhir disebut sebagai lestari, di mana sokongan profesional mengikut keperluan berfokus. Maksud di sini, semua sekolah bila berada dalam fasa keempat telah pun menyelesaikan semua modul-modul yang sepatutnya diikuti. Dan ketiga ini, sokongan profesional diberikan kepada sekolah bersandarkan kepada keperluan sekolah. Mungkin sekolah dapati ada bahagian-bahagian tertentu yang masih lagi belum dikuasai atau dibudayakan. Maka kita akan memberi bimbingan mengikut keperluan dan berfokus, dan dalam masa sama juga kajian pencapaian dan impak program akan dilakukan pada fasa keempat ini. Tuan-tuan dan puan, ini data yang dipaparkan ini ialah jumlah unjuran sekolah program TS25 di peringkat 2021. Walau bagaimanapun kita dapati telah berlakunya peningkatan yang begitu drastik. Kalau di daerah Pasir, di daerah-daerah tertentu, peningkatan bilangan sekolah kita dapati telah pun meningkat, bukan sekali ganda, mungkin ada 2 kali ganda. Dan apa yang disasarkan oleh pihak KPM menjelang 2025, semua sekolah di Malaysia sudah pun menjalani program TS25. Tuan-tuan dan puan, di bawah tema struktur latihan dan bimbingan kod 6, program TS25 sepanjang tahun 2021. Terdapat perubahan pada latihan modul 1, modul 2 dan bimbingan siri 1 peserta kod 6. Kalau kita dapati itu nak sebut catat alih pun LRT, TOT itu semua bermula pada bulan Februari dan kita jangkakan semua latihan ini akan berakhir pada bulan Oktober. Dalam LRT ini maksudnya latihan rakan elit. Rakan elit ini terdiri daripada untuk makluman tuan-tuan puan, rakan elit tuan-tuan puan ialah terdiri daripada SIP+, SIC+, pegawai-pegawai di JPN, DPPD, termasuklah rakan daripada IB dan juga IPG, kita sebut sebagai rakan elit. K itu ialah kohort. TOT ialah latihan kejurulatihan. B ialah bimbingan. Jadi maknanya bimbingan ini biasanya bimbingan ada 2 bentuk. Satu seperti yang tuan-tuan hadiri sekarang ni, maksudnya ialah CPD. CPD
berbentuk kursus secara online, maknanya pembelajaran secara kendiri, dan kemudian bimbingan bersemuka yang dilakukan oleh SIP dan juga SIC, di mana ia dilakukan dalam 3 siri setahun. Satu siri merangkumi 2 hari. Ini yang disarankan oleh pihak KPM. Walau bagaimanapun mungkin akan berlaku bimbingan itu melebihi 3 siri yang dicadangkan. Okay. Bagi bimbingan kohort 4, 5 dan 6, rakan elit boleh turun ke sekolah dari semasa ke semasa untuk bimbingan secara berterusan. Tuan-tuan dan puan, kita beralih kepada 1.1.4, pelaksanaan program latihan. Dalam modul latihan program TS45, kita ada 8 modul yang telah ditetapkan. Maknanya modul 1, bimbingan dan pementoran. Modul 2, meneraju kepimpinan, di mana rakan elit yang membimbing tuan-tuan puan adalah terdiri daripada SIP Plus berkaitan dengan kepimpinan. Manakala modul 3, meneraju pembelajaran, modul 4, persekitaran pembelajaran yang positif, modul 5, penilaian dan refleksi. Penilaian dan refleksi ini akan dibimbing oleh dua pihak lah, SIP dan juga SIC. Manakala modul 6, unpacking curriculum, ini kepahaman melalui reka bentuk atau disebut sebagai KMR. Manakala modul 7, redesigning students learning experience, dan modul 8, digital tools and resources. Maknanya modul 3, 4, 5, 6, 7, 8 akan dibimbing oleh SIC. Maknanya modul 5 tu dibimbing SIC dan juga SIP. Jadi ini yang kita kata apa yang tuan-tuan akan belajar daripada modul-modul TS25. Baik. Modul latihan program TS25 bagi tahun 2021. Maknanya ada 3 fasa. Maknanya fasa 1 yang wajib ialah modul 1, 2, 3, 4 dan 5. Modul 1, macam saya sebut tadi, modul 1, modul 2, fokusnya adalah kepada pemimpin, maknanya kepimpinan sekolah. Modul 3, modul 4, fokus kepada guru, yakni aspek pedagogi. Modul 5, penilaian dan refleksi, umum ni maknanya dua-dua pihak. Ini yang kita katakan kepimpinan dan juga guru akan dibimbing oleh SIP dan juga SIC. Manakala modul 6, 7 dan 8 fokus kepada murid, iaitu kemenjadian murid. Dekat sini tuan-tuan akan lihat nanti, maknanya modul ini ada fokusnya. Fokus kepada pemimpin, fokus kepada guru, fokus kepada umum, maknanya kepada semua pihak. Maknanya mungkin pemimpin, guru dan juga murid. Manakala satu lagi mungkin fokus kepada murid sahaja. Sebab tu kita katakan fasa 1 tu wajib, modul 1, 2, 3, 4 dan 5. Pengukuhan fasa 2, modul 6, 7, 8. Manakala elektif pada fasa 3, iaitu modul STEM dan bahasa Inggeris. Ini 2 modul yang baru ditambahlah untuk kohort 6 bagi tahun 2021. Baik, kita bergerak kepada 1.1.5, dashboard program TS25. Baik. Ini antara aktiviti utama program TS25 sepanjang 2021. Yang pertama, kita melihat bergerak pada latihan yang dilakukan secara bersemuka, dan kedua secara dalam talian. Cara dalam talian ni maknanya yang sekarang yang tuan-tuan ikutilah. Dan mungkin secara bersemuka itu kita tidak pasti. Andai kata mungkin suasana COVID berkurangan pada hujung tahun dan sebagainya. Mungkin tuan-tuan boleh mengikuti latihan secara
kampus muka. Namun setakat ini kita masih lagi meneruskan latihan secara dalam talian. Yang kedua, sokongan profesional, maknanya bimbingan dan hujung bantu secara berfokus dan berkelompok. Termasuklah pementoran yang akan dilakukan oleh rakan elit yang terdiri daripada SIP Plus dan SIC Plus. Manakala yang ketiga, pemeriksaan dan penilaian yang akan dilakukan oleh jemaah nazir melalui SKPN G2. Maknanya bila jemaah nazir membuat pemeriksaan dan penilaian pelaksanaan program 35, mereka menggunakan tool SKPN G2. Dan yang kedua, penilaian program akan dilakukan oleh bahagian pendidikan guru. Yang keempat, perkongsian amalan terbaik. Bermakna dalam aktiviti ini, antaranya kita akan mengadakan kolokvium T25 di peringkat negeri. Karnival T25 peringkat negeri dan ketiga showcase TS25 peringkat negeri. Seterusnya kajian. Kajian kepekesanan akan dilaksanakan oleh IAB dan IPG. Kajian impak program TS25 pula akan dilaksanakan oleh EBRD dan kajian sokongan dan bimbingan akan dilaksanakan oleh BPG dan JPN. Dan yang terakhirlah pembangunan kapasiti, persijil,an dan pengiktirafan. Inilah 6 aktiviti utama program TS25 yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2021. Tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, aktiviti lain progres TS25 bagi tahun 2021, yang pertama perkongsian amalan terbaik, lawatan, pemeriksaan kajian dan penilaian, percetakan, pembelian, penyerahan program kepada JPN, aktiviti murid. Saya rasa percetakan ini mungkin bahan-bahan yang akan dilakukan dalam aktiviti lain program T25. Contohnya penerbitan dari segi amalan terbaik. Yang kedua pembelian, ini mungkin peruntukan yang diturunkan dalam sekolah yang terlibat dengan program T25. Dan penyerahan program kepada JPN ini sepatutnya tahun 2021 ini program T25 ini akan diserahkan kepada JPN. Dan seterusnya lah aktiviti murid yang ada hubung kait dengan program TS25. Baik, kalau tuan-tuan lihat daripada dashboard program TS25 2021, ada main page, halaman utama dashboard yang telah tersedia, logo TS25, di mana isi kandungannya terdiri daripada 3 komponen utama program TS25 bagi tahun 2021. Yang ketiga ada rakan elit, dan yang keempat ada info dan modul serta latihan. Ini yang terkandung dalam dashboard program TS25 bagi tahun 2021. Dan saya mengharapkan agar tuan-tuan dan puan dapat melihat dashboard program TS25 ini. Tuan dan puan, bila kita berada dalam sekolah TS25, kita memang tidak lari daripada menggunakan istilah-istilah yang disebut sebagai glosari. Istilah-istilah ini harus sentiasa bermain di bibir kepimpinan dan juga warga sekolah TS25. Antara disebut sebagai SLT, Senior Leadership Teams. Yang ini pasukan kepimpinan kanan yang terdiri daripada PGB sendiri, penolong kanan. Maknanya penolong kanan ni penolong kanan pentadbiran, penolong kanan M, penolong kanan core curriculum, penolong kanan tingkatan 6, penolong kanan pendidikan khas. Antara kalau yang ada lah di sekolah. Manakala MLT ialah Middle Leader Teams, terdiri daripada pasukan pemimpin pertengahan. Seperti GKNP, Guru Kanan Mata Pelajaran bagi sekolah menengah, ketua-ketua panitia ataupun kumpulan-kumpulan tertentu yang diwujudkan oleh pihak sekolah untuk melaksanakan pengoperasian bidang-bidang tertentu. Manakala MT ialah Master Trainer. Jadi Master Trainer ni
biasanya terdiri daripada kalangan pensyarah-pensyarah IB yang memberi latihan kepada rakan elit. Rakan elit pula, RE rakan elit pula terdiri daripada SIP Plus, SIC atau dan juga pegawai-pegawai JPN dan PPD. Manakala KKK pula kita maksudnya ialah kriteria kejayaan. KMR, kefahaman melalui reka bentuk, PGP, pengetua atau guru besar, SIP Plus, School Improvement Partner Plus, SISC Plus, School Improvement Specialist Coach Plus, IAB, Institut Amin Baki dan IPG, Institut Pendidikan Guru. Jadi tuan-tuan puan, istilah-istilah ini akan sentiasa bermain sekitar sekolah yang termasuk dalam 35. Dan kita bergerak kepada 1.1, 1.1.6 iaitu rumusan di bawah 1.1 dasar pelaksanaan program TS45. Apa rumusan yang dapat kita buat melalui modul ini? Saya yakin dan percaya tuan-tuan puan setelah melaksanakan toolkit 1.11 dan kemudian mengikuti tutorial ini, tuan-tuan telah didedahkan tentang hala tuju, pengoperasian dan pelaksanaan dasar program TS25. Jadi kita sedikit sebanyak mendapat pengetahuan bagaimana mandat itu diperolehi, bahagian-bahagian apa yang terlibat dalam pelaksanaan program TS25 sehinggalah di peringkat sekolah, di peringkat pengoperasian peringkat sekolah. Yang kedua, peserta sudah berupaya menterjemahkan dasar pelaksanaan program TS25 dalam konteks sekolah demi meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, sebagai rumusan modul 1, saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan yang telah mengikuti ataupun telah pun membaca bahan-bahan yang terkandung dalam 1.1 dasar pelaksanaan program TS45 sudah berupaya untuk menterjemahkan mandat, matlamat, fokus utama dan istilah-istilah yang terlibat dalam penggunaan di peringkat pengoperasian sekolah TS45 dan kefahaman ini sedikit sebanyak bukan saja memberi pengetahuan kepada tuan dan puan, malah dia akan membuka minda dan juga tindakan kita untuk benar-benar menjiwai program TS45 di peringkat sekolah. Dan tuan-tuan akan diminta menjawab soalan kuis berkaitan pelaksanaan program TS45 pada akhir aktiviti di Google Classroom selepas melengkapkan toolkit yang diberikan. Saya semoga tuan-tuan puan dapat menjawab soalan kuis tersebut dengan mudah setelah mengikuti tutorial pada hari ini. Sekian. Sebelum itu tuan-tuan puan, kita dalam 1.1 dasar pelaksanaan program TS45 juga ada tugasan di mana peserta diminta memuat turun tugasan modul 1 di Google Classroom yang disediakan dan juga peserta diminta menyiapkan tugasan dan dihantar kepada rakan elit ditetapkan oleh JPN untuk mendapatkan maklum balas. Saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan telah pun didedahkan bagaimana ingin melaksanakan kursusan kalian menggunakan E5 dan seterusnya masuk kepada Google Classroom. Semua bahan-bahan yang tuan-tuan gunakan ketika melaksanakan tugasan dalam Google Classroom ini akan dihantar juga secara online dan kemudian rakan-rakan elit akan memberi maklum balas apa yang telah tuan-tuan dan puan buat tugasan-tugasan ini untuk mendapatkan maklum balasnya.
Saya rasa tuan-tuan dan puan selesai memahami dasar pelaksanaan program TS25 serta mengikuti toolkit dan tugasan-tugasan yang telah ditetapkan. Sekali lagi tahniah dan syabas kepada rakan-rakan sekolah yang berjaya mengikuti submodul 1.1 dan tuan-tuan akan meneruskan kepada submodul 1.2. Tuan-tuan dan puan, rakan-rakan SLT, rakan-rakan sekolah yang saya kasih sekian, sebagai penghujung kepada tutorial modul 1.1 dasar pelaksanaan program TS5, tuan dan puan bolehlah scan QR code yang dipaparkan ataupun masuk pada link yang telah disediakan bagi tujuan kehadiran dan juga ikuti kursus dalam SPLG. Jadi peserta-peserta daripada negeri Johor dan juga negeri lain juga boleh turut serta. Di samping itu tuan dan puan juga boleh masuk dalam sesi perbincangan, sediakan sekiranya ada apa-apa pertanyaan yang tuan rasa perlukan kepahaman dan penjelasan terhadap apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Selamat berkursus.